Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 1 akan menerangkan ataupun membentangkan tentang teori struktur keluarga daripada Salvador Minuchin. Baiklah. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Afizan bin Syafiee, dan seterusnya adalah Nur Syazwani binti Makwero, dan seterusnya adalah Nurul Isyami binti Muhammad Syamsul. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan 6 perkara, iaitu yang pertama sejarah pengasas teori, yang kedua adalah tentang konsep teori, dan ketiga pandangan mengenai dinamik keluarga, dan yang keempat adalah model, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh teori struktur keluarga ini sendiri dan aplikasi dalam kaunseling keluarga di mana menggunakan teori ini, dan seterusnya adalah tentang kesimpulan. Okey, maka saya adalah orang yang pertama akan menerangkan tentang sejarah pengasas teori ini, iaitu Salvador Minuchin, iaitu yang pengasas kepada teori struktur keluarga dalam teori dan aplikasi kaunseling keluarga ni. Okey, baiklah temu penguasa, kita akan melihat sejarah pengasas teori ini. Yang pertama, Salvador Minuchin adalah dilahirkan pada 13 Oktober 1921 di Argentina. Maksudnya Salvador adalah asal daripada Argentina. Beliau mendapat kelulusan ijazah perubatan di Argentina dan pada tahun 1948 beliau menjadi doktor kepada tentera Israel selama 18 bulan. Dan seterusnya pada tahun 1954 beliau mula belajar tentang teori psikoanalisis dan beberapa tahun kemudiannya beliau menjadi pengarah kepada perubatan di Will School. So pada tahun seterusnya iaitu pada tahun 1965 Minuchin menjadi pengarah kepada Filia Chai Guardians Clinic dan beliau telah mengubah klinik tersebut kepada pusat terapi keluarga. Dari sinilah mula terbentuknya teori-teori, mulai perkajian teori tersebut. Dan selepas itu Institute for Family Counseling pula ditubuhkan untuk menyediakan program latihan kepada pembantu perkhidmatan komiti yang memberi kepada khidmat komuniti mengenai kaunseling keluarga. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sedikit pengenalan kepada teori struktur keluarga ini. Mengikut model struktur keluarga ini, mempunyai sebelum sistem-sistem individu boleh dihilangkan, perubahan kepada struktur keluarga perlu dilakukan. Ini bermaksud apabila seorang individu itu kita ingin mengubah kepada arah kebaikan ataupun mengubah kepada sesuatu yang lebih baik, maka teori ini percaya bahawa perlunya perubahan kepada struktur keluarga itu. Maka pendekatan teori ini akan menekankan bahawa setiap keluarga mempunyai struktur ataupun susunan tersendiri yang akan mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan sesuatu individu tersebut. Struktur sebuah keluarga akan dapat mempengaruhi keadaan ahli keluarga atau keluarga itu menjadi lebih baik ataupun lebih buruk seperti yang saya katakan tadilah. Dan setengah keluarga dapat membina struktur yang baik mengikut pola hierarki kehidupan masing-masing. So, setiap ahli keluarga akan berhubung antara satu sama lain dan menjalinkan beberapa ikatan yang mengikat peralihan mereka. Ikutan yang terbina ini kebiasaannya tidak dinyatakan secara bertulis ataupun secara fisik, tetapi disedari kewujudannya juga, tetapi ia mewakili kepada struktur keluarga itu sendiri. Oleh itu, berdasarkan pengenalan sedikit tadi mengenai teori struktur keluarga ini, kita dapat fahami bahawa teori struktur keluarga ini mempunyai 4 konsep teori, iaitu konsep utama teori ini adalah yang pertama, boundary ataupun permeability, family subsystem, family structure dan family dysfunctions. Oleh hal yang demikian, kita akan memahami satu persatu. Saya akan memperjelaskan satu persatu tentang konsep teori tersebut. Yang pertama iaitu struktur keluarga, iaitu family structure, iaitu adalah sebuah pendekatan struktur yang sebagai satu teori yang pragmatik. Ini menekankan interaksi individu dengan persekitaran. Dalam pendekatan struktur ini kita boleh lihat keluarga yang berfungsi dengan baik akan mempunyai interaksi di antara sub-sub unit keluarga tersebut. Ini bermaksud bahawa jika
sesuatu family itu mempunyai struktur keluarga yang baik, maka dia mempunyai interaksi yang terbaik, yang baik antara satu sama lain, seperti ayah akan berinteraksi dengan anak dengan baik, ibu akan berinteraksi dengan ayah yang baik. Ini akan melahirkan satu keluarga yang harmoni. Subsistem keluarga pula, family subsistem, iaitu merujuk kepada pecahan unit yang lebih kecil yang wujud dalam sistem keluarga secara keseluruhannya. Terdapat 3 bahagian subsistem yang penting dalam keluarga ni. Yang pertama adalah subsistem pasangan suami isteri, yang kedua adalah subsistem keibubapaan, dan yang ketiga adalah subsistem antara adik-beradik. Di mana di sini kita akan melihat interaksi antara ibu bapa, pasangan suami isteri dan juga adik-beradik itu bagaimana. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kegagalan fungsi keluarga atau family dysfunction, iaitu ini akan merujuk kepada kegagalan sebuah keluarga tersebut untuk memenuhi ketujuan dalam memupuk pertumbuhan ataupun perkembangan anggotanya. Ini bermaksud ada setengah keluarga kemungkinan tidak mempunyai rezeki ataupun orang kata peluang dalam melahirkan atau memberi cahaya mata dan sebagainya. Itulah yang dimasukkan kepada kegagalan untuk memenuhi tujuan memupuk pertumbuhan atau perkembangan keluarga, anggota keluarganya. Ini akan merujuk kepada reaksi keluarga tindak balas kepada terhadap tekanan yang berulang tanpa berlaku modifikasi setiap kali berlakunya konflik keluarga. Ia bermaksud di mana keluarga ini tidak menunjuk satu ke arah positif apabila berlakunya masalah dan sebagainya, dan reaksi-reaksi keluarga tersebut tidak melakukan tindak balas yang cuba untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contohnya, kita boleh lihat bagi seperti yang saya katakan tadi, bagi pasangan yang tidak memiliki cahaya mata lagi, mereka rasanya perlu berbincang mengenai perkembangan bagi hubungan mereka yang saling untuk melengkapi sebelum kehadirannya cahaya mata. Setelah mereka menerima kehadiran cahaya mata, baru dalam keluarga mereka. Konsep seterusnya adalah mengenai sempadan atau boundaries, iaitu kita boleh melihat kawasan fizikal atau fisiologi yang dimiliki oleh setiap individu atau sesuatu subsistem dalam keluarga, dalam sistem keluarga. Okey, maksudnya di sini menurut Laili Mahsudra Harun dalam Mlah Hamzah pada tahun 2007, sempadan dapat disamakan seperti maruah diri ataupun harga diri. Ini bermaksud setiap individu akan menjaga sempadan ini agar tidak dicuburi oleh orang lain. Jika pencuburan berlaku, individu akan bertindak balas untuk menjaga sempadannya. Maka itulah tentang sedikit tentang konsep utama bagi teori struktur, teori family structure ni, iaitu teori struktur keluarga yang memerlukan 4 perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan family subsystem, family dysfunction, boundary dan family structure. Itulah antara konsep utama dalam teori struktur keluarga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan mengambil alih daripada topik pandangan mengenai dinamik keluarga. Okay, daripada setiap keluarga dia ada struktur keluarga kan. So, struktur keluarga ialah setiap keluarga punya struktur keluarga, iaitu satu set tuntutan kefungsian yang tidak dapat dilihat yang mengorganisasikan cara ahli keluarga berinteraksi. Okay. Dalam beberapa keluarga yang tidak berfungsi akan timbul correlation. Apa itu correlation? Correlation itu adalah pakatan antara ahli keluarga tertentu dan ahli ketiga lah. Kemudian sempadan adalah antara faktor fizikal dan juga psikologi yang boleh memisahkan dan mengatur individu dengan orang lain. Sempadan keluarga juga perlu jelas agar kefungsian keluarga dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah apa yang secara keseluruhannya kita akan tahu lagi dengan lebih mendalam dalam slide selepas ini. Baiklah, daripada sudut model, teknik dan pendekatan, kita ada banyak, sangat banyak. Jadi ini adalah antaranya. Yang pertama adalah model ataupun teknik
joining. Okey, teknik joining ni dia ada sub-sub dekat bawah dia. Ada maksudnya macam ada dia punya steps dia. Okey, mari kita tengok Join, model joining ni dia adalah proses gandingan yang berlaku di antara ahli keluarga dan juga ahli terapi, iaitu kita lah kan sebagai kaunselor. Okey. Kemudian step pertama dia adalah tracking. Dilakukan tracking. Ianya dilakukan oleh ahli terapi ataupun ahli kaunselor bagi mengikuti kandungan keluarga tersebut. Maksudnya kita sebagai kaunselor tu kita mula tu dalam sesi tracking ni kita akan temu buat ataupun kita akan cuba selidik apa masalah keluarga tu sebenar, tapi secara one by one ataupun seorang demi seorang. Kita tak buat secara apa macam uh, dalam dua orang serentak macam tu, tak. Kita akan tanya seorang demi seorang. Kita akan korek dulu dia orang punya info, mereka punya masalah, apa masalah dia orang dalam tu. Kemudian langkah kedua adalah mimesis, iaitu ahli terapi itu akan menjadi sama seperti ahli keluarga, di mana ahli terapi tu dia akan macam bergaul seperti mana keluarga itu bergaul. Macam contohnya lah kan. Macam contohnya, kalau keluarga tu dia jenis bercakap dalam dalam logat Kedah. Jadi kaunselor tersebut ataupun ahli terapi tersebut akan cuba membiasakan diri macam nak join keluarga tersebut dengan menggunakan bahasa logat mereka juga. Itu adalah salah satu contoh lah apa yang dimaksudkan dengan mimesis tu, di mana ahli terapi tu dia memang akan cuba menjadi ahli keluarga dalam family tersebut lah. Salah seorang daripada ahli keluarga tersebut. Okay. Kemudian adalah confirmation. Confirmation melibatkan penggunaan perkataan efektif untuk mencerminkan perasaan keluarga yang dinyatakan atau yang tak dinyatakan. Okey, dekat confirmation ni, ahli terapi akan cuba cari, macam kadang-kadang tu bila kita cuba cari apa maksud tersirat yang ahli keluarga tersebut nak cuba sampaikan. Okey, dia akan cuba cari dekat mana masalah, punca masalah tu dengan lebih mendalam lah. Bila kita dapat, kalau kita macam nak tahu, nak kenal seseorang, kita kena kenal dia dulu, kita kena mendekati dengan dia dulu, baru kita faham di mana punca masalah tu datang. Okay. Kemudian ahli terapi juga boleh dapat tahu lah, dapat kena pasti dari mana masalah tu datang. Okay. Kemudian ada accommodation. Accommodation ialah ahli terapi membuat pelarasan peribadi untuk mencapai perikatan terapeutik. Bila ahli terapi tu dah tahu kat mana salah dia, kat mana problem dia, kat mana masalah dia berlaku, dekat situ ahli terapi boleh bantu mereka dan bagi tahu, oh masalah dia dekat sini, macam ni kat cik, anak cik ataupun anak puan ada masalah dekat kat sini. Jadi saya rasa mereka akan mula berbincang lah macam mana nak solvekan masalah tersebut. Bila kita dah jadi sebahagian daripada diorang, barulah kita senang faham apa dan dari mana punca masalah tersebut. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan teknik ketidaksamaan, iaitu disequilibrium. Okey, kita lihat dulu apa itu teknik ketidaksamaan. Teknik ketidaksamaan ialah suatu bentuk intervensi yang bertujuan untuk menukar sistem yang wujud dalam keluarga. Okey, dalam teknik ni pun dia ada juga step-steps dia, dan ini adalah step pertama dia adalah reframing. Reframing ialah proses menukar persepsi terhadap suatu konteks kepada konteks yang berlainan. Bermaksudnya macam bila ada masalah tu, semestinya lah kita akan lihat masalah tu secara negatif kan. Jadi di sinilah function ataupun fungsi ahli terapi cuba menukarkan masalah tersebut, kita lihat daripada sudut perspektif berlainan, perspektif positif pula. Itu adalah reframing. Okay, kemudian adalah punctuation. Punctuation adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat suatu deskripsi tertentu terhadap transaksi perhubungan. Macam contohnya,
Contohnya, bila ada masalah berlaku dalam family. Okay, contoh masalah tu ayah tak reti nak seorang ayah itu dia tak reti nak menunjukkan sangatlah kasih sayang dia kan, atau apa keprihatinan dia terhadap keluarga kan. Jadi dan kemudian keluarga pula tak reti nak baca yang sebenarnya si ayah ni cuba nak jadi prihatin dan sebagainya. Okay. Oleh itu apa yang macam mana cara kaedah diorang adalah mereka akan tetapkan, okay, kalau ayah nak jadi prihatin, ayah kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Kalau ayah buat macam ni, barulah kami tahu yang sekarang ni ayah tengah prihatin. Ataupun kalau ayah tengah bersedih, ayah sedang bersedih, ayah kena buat macam ni, macam ni, macam ni supaya kami tahu ayah sedang bersedih. Macam tu. Di mana apa yang kita lihat tadi, punctuation tu adalah satu teknik di mana mereka perlu membuat suatu deskripsi tertentu terhadap perhubungan supaya dapat kita selahkan atau ekspresikan apa yang apa yang kita rasa. Kita nak orang faham kita, so kita macam kita kena ikutlah deskripsi yang orang berikan, macam itulah antaranya apa yang saya faham. Okay. Kemudian kita ada unbalancing. Unbalancing adalah kaunselor akan sengaja menyokong individu yang bertentangan, iaitu seperti contohnya kalau dalam keluarga tu masalahnya dia adalah daripada anak, si anak. Okey, contohlah. Okey, si anak tu ada masalah maybe buat vandalism ataupun selalu membuli di sekolah. Okey, di sini kaunselor akan menyebelahi si anak, akan menangkan si anak tu. Kenapa kaunselor buat macam tu? Sebab kat situ kita nak ibu bapa juga nampak kenapa anak dia jadi macam tu. Okey, daripada semestinya bila ibu bapa lihat anak buat benda yang tak elok, dia akan kita akan lihat daripada sudut negatif lah kan. Jadi bila kaunselor ataupun ahli terapi menyebelahi anak kan, dari situ kita akan dapat mendidik ibu bapa untuk berfikir kenapa anak mereka jadi macam tu. Dia akan tukar negatif tu kepada positif. Kat situ kita boleh korek dan dan kita dapat tahu punca kenapa anak jadi macam tu, dan di situlah kita dapat solvekan problem dia. Sebab apa kenapa kita penting nak buat benda lah ni? Sebab dia kalau parent asyik blame dekat anak sampai bila-bila masalah tak selesai. Jadi cara nak selesaikan masalah adalah kita kena cari akar ataupun punca masalah tu terjadi. Kenapa? Kat situ baru kita boleh fix masalah dia. Tapi kalau parent dah asyik blame, masalah takkan selesai. Macam tu. Kemudian kita ada teknik enactment. Enactment ialah di mana ia memerlukan ahli keluarga untuk membincangkan suatu masalah tingkah laku. Macam contohnya mereka akan buat intervensi lah kan. Intervensi di mana mereka akan duduk beramai-ramai dan kemudian akan ada akan diberikan suatu situasi dan setiap ahli keluarga ni perlu duduk dan berbincang seperti seolah-olah tiada kaunselor di situ. Mereka akan berbincang sesama sendiri mereka tapi dalam pantauan kaunselor lah. Macam tu. Jadi itu adalah enactment. Baiklah, kita akan teruskan kat sini. Kita ada banyak sangat teknik-teknik yang berlainan. Jadi ini antaranya adalah pertama adalah bekerja dengan interaksi secara spontan, working with spontaneous interaction. Okay, teknik ni adalah di mana kaunselor dia akan meletakkan proses penekanan, dia akan fokuskan kepada apa yang sedang berlaku dalam keluarga tu, cara keluarga tu berinteraksi antara satu sama lain. Okay. Tetapi dalam konsep ini, kaunselor akan lebih menekankan dari segi tingkah laku dan juga akan memberi fokus kepada sifat dysfunctional. Okey, macam kalau di antara ahli keluarga tu sudah bersembang dan mereka tidak menghiraukan pun apa konten, apa yang diceritakan oleh ahli keluarga itu. Dan itu dengan perkara tersebut boleh memberi penekanan kepada ahli keluarga yang lain kerana mereka nak cerita mereka ataupun kandungan mereka didengari tetapi tidak diendahkan, malah diceritakan ataupun dibahaskan mengenai perkara yang lain. Benda tu kan
kadang-kadang kalau kita dengar pun sakit hati kan, kita nak cerita tapi dia orang buat tenda je. Dia orang masuk ting kiri, keluar ting kanan macam tu kan. Okay, jadi dekat situ kaunselor dia akan cuba cari tentang kenal pasti dekat mana dia punya masalah kat situ. Okay, um, dengan cara menekankan, dengan cara memberi perhatian terhadap tingkah laku spesifik yang bersifat dysfunctional, kita dipanggil benda tu dysfunctional ataupun mengganggu. Itu adalah bekerja dengan interaksi spontan. Okay, seterusnya kita akan tengok pula teknik membuat sempadan, boundary making. Okay, dalam boundary making ni penting bagi setiap keluarga. Setiap keluarga mesti kena ada boundary making, terutamanya apabila dah antara lelaki dan perempuan yang telah capai umur yang tertentu. Okay, boundary making ni adalah penting kerana apa? Dia memberi ruang privasi kepada setiap orang. Okay, walaupun suami isteri kan, mereka perlukan juga ruang privasi ataupun ruang di mana mereka berasa selesa untuk berseorangan. Macam tu. Okay. Okay. Dan lagi adalah sangat penting macam contohnya anak-anak antara lelaki dan perempuan. Kalau dulu mereka sangat-sangat rapat, contohnya kalau twins lah kan. Twins kan macam susah dipisahkan kan. Okay, tapi kalau macam jenis yang twins yang sangat rapat, even untuk perempuan pun kadang-kadang mereka ada juga memerlukan juga boundary ataupun sempadan. Okay, sempadan ni tak perlu banyak, tak perlu luas sangat. Okay, walaupun kita sebut sebagai sempadan, tapi tak semestinya sempadan tu perkara yang buruk. Okay, sempadan ni adalah salah satu cara untuk kita meneroka siapa diri kita dan adalah salah satu cara untuk kita berasa, untuk kita berkembang. Okay, supaya kita tak selalu ikut orang lain. Itu adalah kadang-kadang dalam family perkara ni susah untuk difahami dan fahamlah kan, ibu bapa mesti nak bond yang kuat tapi ada yang sampai tak faham apa itu sempadan ataupun boundary untuk antara satu sama lain. Jadi perkara itu sangat penting. Okay. Okay, seterusnya adalah intensity. Intensity ni adalah teknik penstrukturan yang digunakan untuk mengubah interaksi yang bercelaru yang selalunya digunakan kepada orang yang mempunyai yang selalu mengekspresikan diri secara lantang dan kuat lah kan. Okay, dengan cara bagi diorang makan balik apa yang diorang buat dekat orang lain. Macam contoh kalau diorang tu jenis yang sangat yang jenis bercakap yang sangat kuat, selalu volume tinggi, pacing, tone nada suara memang tinggi kan. Jadi kaunselor pun akan bagi balik apa yang diterima orang kepada mereka balik. Di mana kaunselor tersebut akan cuba cakap balik cara macam mana dia cakap dekat orang lain supaya mereka rasa apa perasaan orang lain rasa balik. Macam tu. Itu adalah intensity. Kat situ kalau kita nak relatekan balik apa intensity tu, maksudnya dia akan memberi penekanan lah kepada klien tersebut. Okay. Macam siapa yang suka kan kalau macam kita, orang bercakap dengan kita cara kena herdik, kena jerit-jerit macam tu, kita tak selesa. Jadi kita bagi balik macam mana perasaan dia kat situ. Dan kat situ jugalah bila kita tengok kita dapat buka celik minda kan kita punya klien tu bahawa perkara yang mereka buat ni tak betul macam tu lah kan. Seterusnya adalah teknik penstrukturan semula ataupun restructuring. Okey, untuk teknik ni selalunya digunakan dalam masalah yang di mana macam contoh dalam hierarki keluarga tu dia dah macam tunggang terbalik. Patutnya ayah di atas kan, ayah adalah ketua keluarga, kemudian di bawah dia ada ibu, kemudian ada anak-anak yang mengikut pangkat lah kan, anak sulung, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Okay, untuk masalah seperti ini contoh dia adalah boleh menjadi macam si ibu ni lebih
lebih mendominisasi daripada si ayah. Macam ibu ni pula yang nampak macam jadi ketua keluarga. Itu tak betul. Okay, ataupun anak ni dia tak menghormati ibu bapa, dia macam merendahkan ibu bapa mereka dan tak dengar cakap. So dekat situ adalah seorang tugas kaunselor untuk uh, penstrukturan semula hierarki keluarga tersebut. Okay. Okay, seterusnya adalah membentuk kompetensi ataupun shaping competence. Untuk shaping competence selalunya akan digunakan dalam masalah seperti masalah macam membentuk anak-anak menjadi anak yang lebih baik. Okay, kat dalam ni kaunselor mungkin boleh memberi tips kepada ibu bapa macam mana mereka nak shape anak-anak mereka jadi anak yang baik dengan gunakan kaedah menggunakan kaedah apa panggil tu? Kaedah ganjaran ataupun dorongan positif di mana macam kita pernah belajar dulu, kalau diberi anak-anak diberi ganjaran ataupun dorongan positif, mereka akan jadi lebih baik dan lebih seronok untuk melakukan perkara yang lebih positif. Macam itulah kan, kat situ kaunselor selalunya akan cuba membimbing ibu bapa cara untuk bagi anak mereka jadi insan yang lebih baik lah macam tu. Okey, seterusnya adalah teknik membuat diagnos ataupun diagnosing. Okey, diagnosing ni adalah salah satu teknik yang penting yang kaunselor perlu buat lah. Dan selalunya teknik ni akan berada di permulaan sesi. Okey, untuk permulaan sesi kaunseling ataupun terapi lah kan. Okay. Ini membolehkan kaunselor untuk mengenal pasti aspek perhubungan yang memerlukan intervensi dan penambahbaikan. Okay, teknik diagnose ni kebiasaannya kaunselor akan gunakan seperti meminta genogram, kemudian mengenal pasti hubungan yang wujud antara keluarga dengan lain, macam berkenalan dengan keluarga klien tersebut daripada aspek fizikal, emosi dan psikologi. Antara teknik terakhir adalah adding cognitive construction. Adding cognitive construction ni kalau secara ringkasnya daripada fahaman saya, dia more to like macam nak nasihat daripada kaunselor. Dia ataupun nak orang kata nak wisdom ataupun nak pengetahuan daripada kaunselor ataupun pengalaman daripada kaunselor tersebut sendiri. Okay, apa yang kaunselor dah pernah lalui maybe boleh dikongsikan dengan klien tersebut. Okay. Dan selalunya teknik ni digunakan untuk menenangkan ahli keluarga yang berada dalam keadaan risau dan meyakinkan mereka tentang suatu tindakan yang bakal dilaksanakan. Contohnya kalau satu keluarga ni ataupun satu parents ni datang, kemudian dah bincang-bincang, kami perlu, maybe kita boleh buat macam ni dengan anak puan atau dengan anak tuan. Kemudian mereka berasa risau apa benda semua tu. Kemudian kita akan, di sini adalah kerja kita di mana kita perlu tenangkan mereka bahawa benda ni akan berjaya. Okey, jadi kita perlu sentiasa bertenang. Ini adalah untuk kebaikan anak puan sendiri dan sebagainya lah. Okey, sebab kat sini di mana selalunya parents dia memang dah macam hopeless sangat, dia dah tak tahu nak buat apa. Jadi dia meminta nasihat ataupun saranan daripada kaunselor untuk bantu masalah keluarga tersebut. Dan selalunya teknik ini melibatkan aspek menambah konstruk kognitif seperti nasihat, informasi, lagi paradox, fiction pragmatik, semua benda macam itulah. Senang cerita dia memang untuk tambahkan ilmu pengetahuan dan juga nasihat, nak nasihat daripada ahli terapi ataupun kaunselor itu sendiri. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada rakan seterusnya iaitu Wani. Terima kasih. Sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan menerangkan tentang aplikasi teori struktur keluarga dalam kaunseling keluarga.
Teori struktur keluarga ini banyak digunakan dan diaplikasikan oleh kaunselor keluarga dalam menyelesaikan isu yang dihadapi oleh keluarga. Yang pertama adalah kaunselor akan membuat penilaian kepada sesebuah keluarga berdasarkan tanggapan mengenai ahli keluarga ketika bertanya tentang peraturan dan mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, jika anak sulung berusaha untuk menjawab semua soalan yang diajukan oleh kaunselor, kaunselor akan merumuskan bahawa anak ini dilihat menduduki kedudukan yang tinggi dalam hierarki keluarga. Sepanjang proses ini, kaunselor menggunakan bahasa keluarga tersebut dan mencari peluang untuk mencipta workable reality, cara baru untuk melihat masalah yang membenarkan penyelesaian baru untuk timbul. Kaunselor mendapat maklumat yang mencukupi untuk merangka atau mencipta konteks untuk perubahan menggunakan bahasa keluarga. Kaunselor akan memerhati urutan tingkah laku terperinci yang timbul sewaktu sesi dan kemudian merumuskan maklumat untuk bagaimana akan berinteraksi pada masa yang lain. Melalui penilaian ini, kaunselor akan menentukan perubahan subsistem dan sempadan mana yang memudahkan kemampuan keluarga untuk menyelesaikan. Seterusnya adalah teori ini diaplikasikan dengan melaksanakan intervensi dan mengubah struktur keluarga semasa sesi kaunseling berlangsung. Dalam sesi kaunseling keluarga, kaunselor akan menjadi pemerhati dan seorang pakar yang aktif. Tahap keberkesanan sesi bergantung kepada tenaga dan ketepatan masa kaunselor dalam menilai serta mengubah corak interaksi serta struktur keluarga daripada yang lama kepada yang lebih tersusun. Peranan kaunselor semasa sesi kaunseling akan sentiasa berubah bergantung kepada peringkat yang sedang dijalankan dalam sesi terapi. Pada fasa rawatan yang pertama, kaunselor akan menyertai keluarga iaitu joining dan akan menjadi pemimpin kepada keluarga tersebut. Seterusnya, pada fasa rawatan yang kedua, kaunselor akan menilai dan membuat tanggapan berkenaan struktur keluarga yang telah terbentuk. Pada fasa yang terakhir, kaunselor akan membantu ahli keluarga untuk mengubah struktur keluarga kepada yang lebih tersusun dan stabil. Kaunselor yang dianggap sebagai pakar mempunyai interpretasi yang betul mengenai situasi yang sedang berlaku dalam suatu keluarga dan mengetahui cara yang Selain itu, dalam terapi struktur keluarga, kaunselor dan klien akan menetapkan secara jelas tentang matlamat untuk menghapuskan masalah keluarga. Dalam sesi kaunseling akan wujudnya ketegangan antara kaunselor dan keluarga mengenai matlamat ini. Hal ini kerana keluarga biasanya ingin mengurangkan masalah sambil mengekalkan struktur ketidakfungsian keluarga mereka. Sebaliknya, kaunselor percaya bahawa struktur yang melibatkan corak interaksi problem maintaining juga perlu berubah agar masalah hilang dan perkara ini akan ditentang oleh klien. Dalam terapi struktur keluarga, rintangan ditangani dalam sesi terapi dengan enactment, reframing, boundary marking dan unbalancing. Boundary marking termasuklah mengawal aliran maklumat antara ahli keluarga. Contohnya, kaunselor akan meminta setiap orang untuk bercakap untuk diri mereka sendiri dan bukan orang lain, atau dengan menghalang parental child dari menyertai subsistem ibu bapa. Dengan imbalancing pula, ahli terapi memberi sokongan seorang ahli keluarga lebih daripada yang lain untuk mencabar struktur keluarga yang ada sekarang. Kaunselor yang mengaplikasikan teori struktur keluarga juga cuba secara aktif untuk mengelakkan diri daripada terarah. Kesimpulannya, terapi struktur keluarga telah terbentuk daripada keperluan pada tahun 1960-an oleh Salvador Munichin dan rakan-rakannya di Wildwick School di bahagian utara New York. Sebagai salah satu model terapi keluarga yang paling berpengaruh dan digunakan secara meluas, terapi struktur keluarga berkembang daripada keperluan yang diperlukan untuk alternatif kepada model kaunseling psikoanalisis tradisional. Pendekatan teori ini menekankan bahawa setiap keluarga mempunyai struktur atau susunan yang tersendiri. Teknik-teknik yang digunakan melalui teori ini mampu untuk menyelesaikan isu yang dihadapi oleh keluarga.
Pendekatan khusus terhadap pendekatan struktur keluarga adalah bahawa semua keluarga mempunyai struktur yang dinyatakan melalui interaksi ahli dalam keluarga. Diharapkan bahawa teori ini akan digunakan dengan lebih meluas oleh kaunselor keluarga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.